media yang hadir pada hari ini. Bersama dengan saya ialah Yang Berhormat Saudara Taufik, Esko Dewan Pemuda PAS Pusat dan merupakan Ketua Muda Negeri Sembilan merangkap adun bagi Dewan Undangan Negeri Parui Negeri Sembilan. Okey, apa yang saya buat tadi ialah pertama sekali kita hadir hari ini selaku ahli majlis pimpinan tertinggi Parti Keadilan Rakyat untuk mengucapkan tahniah kepada pegawai-pegawai dan seluruh warga kerja Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di atas kewujudan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia melalui kelulusan tanpa pindaan di Parlimen Akta SPRM tahun 2008. Di mana akta ini dipotretkan, diwajahkan sebagai satu usaha berani kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri kita, janji dalam perang rasuahnya. Tetapi sejauh mana SPRM ini berkesan turut menjadi pertikaian kepada rakyat. Jadi untuk memberi keadilan kepada pihak SPRM dan malah Perdana Menteri sendiri yang menginisiatifkan kelahiran SPRM ini, maka hari ini kita tampil untuk memberi ruang. Kita kalau kita kata kita nak menguji itu mungkin keterlaluan kan, tapi kita memberi ruang untuk SPRM ini membuktikan sesuatu. Di mana kita hari ini kita hantar sebanyak 60 keping 60 muka surat, beberapa dokumen rasuah lama dan baru yang kita kata kes rasuah yang mudah dan jelas, direct case yang ada di dalam ni. Terlalu banyak sebenarnya kes rasuah dan terlalu banyak dokumen yang dihantar ke BPR sebelum ini yang melibatkan skandal korupsi mantan Perdana Menteri, pewajar pelantikan Hakim Peter Lingham, skandal korupsi Perdana Menteri sekarang pun yang melibatkan SCOMI, SCM Libra, agihan kontrak makanan ke tentera, MAS, skandal korupsi antarabangsa Oil for Food, juga skandal korupsi bakal Perdana Menteri Malaysia dan keluarga serta kroninya, pembelian Sukhoi, Scorpene, Eurocopter, kes-kes politik wang, termasuk juga kes melibatkan pembunuhan Altantuya juga diragui daripada segi ketulusan penyiasatan dan sebagainya. Oleh kerana itu kita hanya pergi hari ini kepada dokumen yang jelas sahaja dulu, untuk sekurang-kurangnya beri ruang kepada SPRM membuktikan sesuatu harapan rakyat. Kita kalau kita tak naklah rakyat, harapan saya juga, saya tak nak dikecewakan oleh SPRM ini, tetapi kita ketengahkan juga bahawa SPRM ini still back to square, sebab kita nak tunjukkan bahawa lantikan masih di bawah kuasa seorang Perdana Menteri. Apa jaminan Perdana Menteri itu mampu bebas rasuah dia dan keluarga dia, dan masih tidak ada kuasa pendakwaan. Dan antara dokumen, kita submit banyak dokumen tadi, dan ada yang still dokumen baru yang kita menghormati BPR dan perundangan, di mana dokumen yang dihantar dianggap sulit. Tapi ada dokumen antaranya ialah dokumen yang telah dianggap dokumen awam. Contohnya dokumen yang kita hantar tadi ialah satu ketika dulu kertas ini pernah digelar sulit di bawah OSA, kertas siasatan terhadap Rafidah Aziz dan Rahim Tambici, yang menyebabkan ada yang merengkok dalam penjara dan sebagainya kerana itu. Hari ini kita submit balik, itu di bawah BPR, mungkin kelemahan BPR. Kertas siasatan tersebut dengan nyata menyatakan bahawa Rafidah Aziz memang terlibat ketika jadi menteri dengan amalan korupsi. Itu kertas siasatan BPR katakan. Submit kepada AG, ada gangguan tangan gaib, AG tidak membuat pendakwaan. Juga Rahim Tambici, ketika jadi Ketua Menteri Melaka, disahkan ada amalan korupsi dalam kertas siasatan. Dihantar ke AG, tidak berlaku pendakwaan. Yang paling menarik hari ini dalam muka surat 13 kertas siasatan tersebut, di mana BPR dan klosan 6.3, BPR dan Jabatan Peguam Negara bersetuju. Boleh tunjuk kat ni, bersetuju terdapat keterangan yang mencukupi untuk membuktikan kes prima facie terhadap B1.
B1 lah menteri yang dituduh. Dengan 4 pertuduhan seperti yang dinyatakan. Ada 4 pertuduhan, jelas dan nyata. Walau bagaimanapun demi kepentingan negara. Satu pertimbangan boleh dibuat. Nak dakwa tak nak dakwa. Dengan syarat B1, mana menteri yang dituduh itu, melepaskan kesemua jawatannya dalam kerajaan, badan-badan berkanun dan parti politik. Apa kena-mengena letak jawatan dalam parti politik dengan pendakwaan rasuah yang membazirkan duit kerajaan, duit rakyat? Dan ini BPR dulu, memang penuh dengan ni. Walaupun kita ada doubt, kita ada keraguan bahawa SPRM ini tanpa kuasa pendakwaan dan masih dilantik bawah kuasa ketiak Perdana Menteri, tapi kita bagi ruang untuk mereka bertindak, memberi keadilan kepada SPRM. Hari ini kerana itu kita hadir dan kita mohon untuk SPRM bertindak di atas perkara ini. Dan hari ini laporan kita telah terima baik oleh saudara Hazrul Shazrin bin Abdul Yazid, penguasa cawangan siasatan di Putrajaya ini. Termasuk juga dokumen melibatkan politik wang dalam pemilihan UMNO, di mana kes kita ada banyak dokumen politik wang ini, tetapi yang ini kita pilih kerana mengikut pelapor itu dia turut melibatkan bakal Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi maknanya tiada apa harapan kita lagi kalau yang nak pergi pun begitu, yang nak ganti pun begitu. Malah lebih parah daripada yang nak pergi. Hari ini 3. Satu, koleksi kertas siasatan BPR, di mana BPR dah sah menyatakan salah tetapi tidak didakwa. Kelemahan BPR dulu. Yang kedua antaranya ialah koleksi rasuah politik wang yang berlaku dalam UMNO. Dan juga yang ketiga ialah juga melibatkan bekas pegawai tinggi kerajaan. Yang kertas siasatan dulu mungkin agak terganggu ataupun gagal ke, mungkin kerana masa itu BPR. Jadi sekarang ni kan kita dah ada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang sepatutnya lebih hebat dan sepatutnya lebih berani, lebih jujur dan adil. Bagi saya ialah ini peluang untuk SPRM bukan saja dipotret, diwajahkan di media sebagai sebuah Suruhanjaya yang bebas, berani dan adil, tetapi seharusnya membuktikan dengan tindakan untuk meyakinkan rakyat keseluruhannya bahawa negara kita ini berada pada tahap pembaik pulih yang berlaku sekarang ini.